Baik, saudara-saudari, jika ada soalan anda boleh ajukan kepada kami, khususnya Tuan Hanif yang telah meluangkan masa bersama kami. Ya. Tujuan live ini adalah untuk kami membantu rakyat memahami situasi sebenar dengan cara yang tersusun, teratur, tertib, ya, daripada kecelaruan yang wujud, ya. Sebab banyak soalan kadang-kadang saya sendiri tidak tahu jawab, kadang-kadang saya sendiri tidak tahu jawapannya. Jadi atas dasar itu kita ada Tuan Hanif bersama kita. Ya, Tuan Hanif, hari ini ada satu kenyataan yang telah dibuat oleh seorang ahli MKT UMNO. Namanya Datuk Razlan Rafi. Siapa dia? Datuk Razlan Rafi. Oh. Okey. So, apa cerita dia macam ni? Cerita dia dalam Mahkamah Tinggi, dalam kes rasuah Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi, Presiden UMNO. Panjangnya nama. Ya. Zaid Hamidi ya. Ya. Okay. Jadi di dalam kes itu kita sedia maklum ada satu syarikat yang menjadi tumpuan di dalam perbicaraan itu kerana ia melibatkan rasuah, dan ada dakwaan rasuah tu, to cut the story short lah, datangnya daripada syarikat itu, sama ada secara langsung ke tidak langsung ke, itu kita tak nak masuk, itu perbicaraan, ya, kita lepaskan kepada pendakwaan, pembelaan dan sebagainya. Tetapi syarikat itu bernama Ultra Kinara. Okey. Dan apa yang tiba-tiba ada satu saksi yang merupakan bekas pegawai tinggi di dalam syarikat itu telah mendakwa dalam penghujahan dia sebagai saksi, ya, saudara-saudari. Tuan Hanif, saksi tak berhujah. Dia memberi keterangan. Ya, betul. Terima kasih kerana membetulkan. Memberi keterangannya saksi itu, dan dalam keterangan itu saksi berkata ada sejumlah RM1.3 juta telah disalurkan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey. So, itu keterangan di dalam kamar mahkamah oleh seorang saksi yang merupakan bekas pegawai syarikat Ultra Kinara. Dan syarikat Ultra Kinara ini adalah syarikat yang menjadi antara tumpuan dalam kes, kerana di bawah Zahid, syarikat ini telah diberi kelulusan untuk melakukan projek yang kini adalah juga tumpuan dalam kes kerana disyaki berlaku rasuah. Okey, baik. Jadi, saya sebenarnya tidak ingin memberi fokus kepada Muhyiddin. Itu adalah dakwaan saksi. Itu adalah kenyataan saksi. Tetapi hari ini, ya, seorang ahli MKT UMNO, Razlan Rafi, dalam apa yang saya lihat, ya, sebagai mempertahankan maruah Zaid Hamidi. Itu yang saya lihat as a layman. Bila saya baca, itulah yang saya dapat. Mempertahankan maruah Zaid Hamidi dalam orang kata menghangatkan lagi retorika bahawa ini semua adalah konspirasi politik. Beliau telah berkata bahawa disebabkan kenyataan saksi itu, maka terbukti ataupun kita dapat lihat di zaman Mahathir menjadi PM kali kedua, 22 bulan tu, Mahathir telah memelihara Muhyiddin. Protect Muhyiddin from mungkin disiasat ke prosecution ke dan sebagainya. Maknanya Rafi secara tidak langsung berkata Mahathir tahu Muhyiddin melakukan kesalahan, tetapi dia telah menghalang daripada apa-apa tindakan lanjut terhadap Muhyiddin. So, Razlan apa nama dia? Razlan Rafi. Dia kasyaf lah, dia boleh baca hati. So, saya telah menulis satu artikel, dan selepas ini kita nak dapatkan pandangan Tuan Hanif, tetapi saya ingin Tuan Hanif memulakan pandangan Tuan Hanif berdasarkan artikel saya. Di dalam artikel saya telah memberitahu bahawa Razlan ni kurang cerdik, atau dari satu sudut lain terlebih cerdik. Okay. Jadi Razlan tanpa disedari telah bertindak mengatasi hakim. Hakim Mahkamah Tinggi belum lagi berkata saksi itu bercakap sah, sebab ini bukannya tahap membuat keputusan. Ini adalah tahap perbicaraan di mana pendakwaan bawa saksi, kemudian saksi ini cross-examined by the defense dan sebagainya, kan? Jadi ini bukan lagi tahap membuat keputusan. Jadi kita tidak boleh kata apabila saksi bercakap, saksi itu bercakap benar. Tetapi Razlan Rafi'i, dia lebih tahu daripada hakim Mahkamah Tinggi. Kasyaf. Jadi dia masuk mahkamah media sosial.
Dan di Mahkamah Media Sosial, hakim ya Razlan Rafiee ini telah memutuskan, ya, kalau kita baca keseluruhan mesej yang kita dapat, Hakim Razlan Rafiee ini dari MKT UMNO telah memutuskan bahawa saksi itu bercakap benar. Maknanya Muhyiddin sah menerima sogokan 1.3 juta ringgit. Maknanya kesimpulannya Mahathir telah memelihara Muhyiddin. Mahathir telah menghalang Muhyiddin daripada melakukan apa-apa tindakan dilakukan. Cukup hebat Razlan Rafiee ini. Tetapi Razlan Rafiee lupa bahawa dengan berkata demikian, Razlan Rafiee sedang mengesahkan bahawa berlaku tindakan kegiatan membayar rasuah melibatkan syarikat Ultra Kinara, dan itulah yang menjadi pokok atau salah satu tunjang di dalam perbicaraan Zahid Hamidi, iaitu syarikat Ultra Kinara telah merasuah Zahid. Maknanya secara tidak langsung Razlan Rafiee memperkukuhkan cadangan bahawa Zahid dirasuah. Apa pandangan Tuan Hanif? Terdapat berbagai isu di situ. Adanya adalah berkaitan undang-undang. Adalah antaranya yang berkaitan retorika palsu politik, dan adanya adalah perkara yang belum ada kepastian. Sebelum saya nak jawab soalan tu, saudara Regi, saya nak rakyat faham sedikit sebanyaklah. Cukuplah kita nak sibukkan diri nak mendengar orang yang tak layak bercakap dalam perkara itu. Dalam mereka tak layak nak tadbir urus negara, menghancurkan negara di tahap ini, sekarang mereka nak mencelarukan apakah itu proses kehakiman. Mereka tidak mempunyai hak moral untuk bercakap, apatah lagi tidak ada kelayakan pun. Adakah mereka faham apa itu perbicaraan? Adakah mereka faham apakah maksudnya keterangan? Adakah mereka faham apa itu soal utama? Pernah dengar tak Razlan Rafiee soal utama sebelum pada hari ini? Tahu tak apa itu soal balas? Tahu tak apa itu soal semula? Tahu tak apa itu penemuan mahkamah? Tahu tak apa itu keputusan mahkamah? Tahu tak apa itu sabitan mahkamah? Apa itu hukuman mahkamah? Dan apakah itu penghakiman mahkamah? Setiap perkataan bunyi macam bahasa Melayu mudah, tapi manakala digunakan dalam sistem kehakiman dan perundangan, ia membawa maksud perundangan dan kehakiman sendiri yang orang yang tak mengikuti bidang guaman dan kehakiman tidak boleh faham. Bila dia bercakap, dia akan muntahkan kecelaruan, kekeliruan dan kecacar marbaan lagi. Dan kalau orang nak dengar pendapat orang seperti ini, siapa nama dia? Razlan Rafiee. Maka kita akan lebih sesat. Dahlah kita sudah sesat, kita akan lebih sesat. Pertama sekali, betul saudara Regi, tindakan ni tak payah kita nak selindung, adalah pertuduhan rasuah terhadap Ahmad Zahid Hamidi yang dituduh mengambil lebih kurang 43 juta ringgit dalam pelbagai transaksi daripada Ultra Kirana berhubung dengan kelulusan berkaitan visa tersebut. Itu pertuduhan, itu bukan dakwaan lagi, itu bukan aligasi. Itu adalah pertuduhan. Pertuduhan yang perlu dibuktikan, wajib dibuktikan oleh pendakwa raya dalam mahkamah. Dan sekarang ini pendakwa raya telah memanggil saksi demi saksi untuk menyokong setiap satu elemen pertuduhan. Tiba seorang saksi ini yang bernama Tan, tak silap saya, Cina, seorang bekas pegawai Ultra Kirana, telah memberi keterangan utama tentang pemberian wang ataupun penglibatan diri beliau dalam pemberian wang kepada Zahid Hamidi. Dan dia selesai soal utama. Dia duduk. Tapi selepas selesai soal utama, peguam bela Zahid Hamidi berhak, dari segi perundangan, Zahid Hamidi berhak untuk bertanya soalan untuk menunjukkan ada atau tidak mana-mana bahagian daripada keterangan saksi ini menunjukkan dia memberikan keterangan yang tidak betul. Dan kalau ada, maka keterangan beliau perlu dibuang. Atau ada atau tidak apa-apa keterangan beliau yang boleh menjadi pembelaan Zahid Hamidi. Kalau ada, maka dia gunakan saksi ini untuk tanya soalan-soalan yang boleh menjadi pembelaan kepada Zahid Hamidi. Now, kita stop di sini. Pada masa ini, saksi ini, saya percaya pada hari Khamis dan Jumaat, masih memberi kenyataan soal balas. Saya percaya beliau belum sudahkan lagi pun soal semula. Jadi tahap ini, apa yang dia cakap dalam soal utama,
apa yang dicakap dalam soal balas oleh Peguam Zahid Hamidi dan apa yang dia akan cakap jika ada soal semula oleh pendakwa raya belum selesai, belum muktamad. Dan kalau muktamad pun bukan untuk pihak media menentukan apa yang dicakap tu diterima atau tidak oleh mahkamah. Dan bila bukan untuk pihak media untuk membuat keputusan itu, maka laporan media adalah cuma untuk memaklumkan apa yang berlaku, bukan yang memaklumkan apa yang berlaku itu telah diterima oleh mahkamah. Betul. Let me Setuju. explain this. Setuju. Ini selalu adalah kesalahan rakyat dalam membaca laporan. Tajuk laporan mengatakan saksi Altera Kirana memberi duit kepada Hishamuddin Hussein On, Khairi Jamaluddin, Rizal Marikan, Syafiq Abdal, Muhyiddin Yassin. Dia cakap. Memang dia cakap dalam mahkamah. Adakah itu sudah diterima oleh mahkamah? Kenapa baca tajuk saja? Jangan salahkan media. Media cuma letak tajuk yang sensasi. Itu nombor satu, rakyat kena faham. Saya bukan membela sesiapa saja. Siapa yang kenal saya tahu. Yang betul adalah betul, yang salah adalah salah. Jadi balik kepada isu di sini. Selagi belum selesai soal balas dan belum bermula pun lagi soal semula saksi tersebut yang membangkitkan nama beberapa pemimpin politik, selagi itu kita tidak boleh kata betul atau tidak. Itu yang pertama. Dan walaupun tamat sekalipun, kita tidak tahu yang ia sudah diterima oleh mahkamah atau tidak sehingga mahkamah di hujung kes pendakwaan membuat keputusan ada atau tidak pembelaan yang perlu dipanggil ataupun Zahid Hamidi dibebaskan. Pada masa itu mahkamah bagi alasan. Now, orang akan tanya, kenapakah nama-nama mereka ini dibangkitkan? Apa kaitannya? Bukankah tadi saudara Regi Cik Anik mengatakan bahawa kes ini adalah pertuduhan jenayah Zahid Hamidi? Kenapa keluar nama Hishamuddin Hussein On? Kenapa keluar nama Hishamuddin Hussein On? Kenapa keluar nama Hishamuddin Hussein On? Khairi Jamaluddin, Khairi Jamaluddin, Khairi Jamaluddin. Rizal Marikan, Rizal Marikan, Rizal Marikan. Syafiq Abdal dan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kenapa keluar nama-nama tu? Cuba fikir. Saksi pendakwa, pegawai syarikat Altera Kirana memberi keterangan. Mula-mula dalam soal utama, dia kata dia bagi kepada Zahid Hamidi. Now, antara pembelaan yang akan ditampilkan dalam kes-kes berkaitan pertuduhan rasuah terhadap para pemimpin adalah ini bukan rasuah. Tunggulah nanti, itu yang akan dihujahkan. Ini adalah pemberian politik, dana politik. Nampak tak? Seperti mana yang dibangkitkan oleh Kunan. Seperti mana yang digugurkan pertuduhan terhadap Musa Aman. Seperti mana yang cuba dibangkitkan oleh pihak-pihak lain yang menghadapi pertuduhan dalam kes-kes lain. Dan juga Zahid Hamidi yang juga bangkitkan perkara itu dalam pertuduhan lain akal budi. Kenapa mereka bangkitkan ini sebagai pembelaan? Sebab Malaysia belum ada lagi akta dana politik. Jadi memberi anggapan kepada rakyat dana politik ni boleh datang secara bebas tanpa akta. So untuk meyakinkan mahkamah lagi bahawa ini adalah dana politik, mereka tanyalah saksi yang sama. Saksi pendakwa, selain daripada Zahid Hamidi, siapa lagi yang awak bagi? Sebab mereka sendiri akan mengatakan itu adalah dana politik. Kenapa orang-orang UMNO lompat? Apa yang cuba dibangkitkan oleh Zahid Hamidi adalah untuk cuba meyakinkan pembelaan dana politik, bukan untuk tuduh 5 orang ni dapat rasuah. Bakal betul lah. Ya. Begitu juga dengan Bersatu. Di sini saya kena memberikan satu komen bahawa tindakan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mengeluarkan kenyataan adalah satu tindakan terhormat. Sebab selagi kes itu berjalan, nama Hishamuddin, Rizal, Khairi Jamaluddin, Tan Sri Muhyiddin dan Syafiq Abdal yang dibangkitkan, mereka 5 ni tidak akan berpeluang nak masuk sana. Mereka tidak boleh. Sebab kes ni tak akan mengenal dengan dia orang. Nama dia orang dibangkitkan pun berkaitan dengan isu dana politik atau tidak.
Tapi mereka akan terjejas sebab nama mereka diberi anggapan pertuduhan adalah rasuah. Jadi adakah kalau itu bukan dana politik, adakah mereka juga menerima rasuah? So, tindakan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memberi penjelasan seawal mungkin adalah satu tindakan terhormat. Jika dibandingkan dengan Hishamuddin Hussein On yang duduk senyap, Rizal Marikan yang mungkin ada di kedai nasi kandak, dan juga orang-orang lain, Khairi Jamaluddin dan sebagainya. Jadi saya rasa kita kena terima perkara ini. Pada masa yang sama, sebab saya dah sentuh tentang kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin, saya perlu sentuh satu lagi kenyataan yang dibuat oleh Najib Razak. Apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin keluarkan kenyataan secara ringkas mengatakan tak mungkin dari segi fizikalnya beliau boleh menerima atau berada untuk menerima wang yang dikatakan wang sogokan 1.3 million tersebut, sebab pada masa itu dia mengalami mengalami uzur kanser dan sedang dirawat dan sedang berehat. Tiba-tiba Najib Razak keluarkan timeline nak tunjukkan tarikh sebegini kononnya Tan Sri Muhyiddin berada di tempat lain, bukannya sakit. Yang ni macam ni, yang tu macam tu. Saya tidak nak mendalami perkara itu, saya nak menyatakan satu perkara saja kepada Najib Razak. Apa yang awak cuba analisa penjelasan Tan Sri Muhyiddin, kalau awak pakai kepada diri awak berkaitan dengan dana Arab masuk bila awak jumpa dengan putera Arab, semua ni tak kena tau ikut formula yang awak pakai. Cuba fikir balik. Cuba fikir balik. Pada masa ada Menteri Khair Jamil Khair mengatakan berada bersama dengan awak di Arab, dia pun kononnya berada di Malaysia, satu upacara. Jadi apa yang awak buat ni kena balik ke batang hidung awak, Najib Razak. Tak kebagal benda tu. Kan? Dunia ni bukan sebodoh itu. Rakyat yang baca komen-komen para pemimpin politik pun tahu di mana mereka pernah buat komen tersebut tentang diri mereka dulu. Mereka tidak boleh diperbodohkan. Mahkamah ni bukan mahkamah social media. Mahkamah akan dibuat keputusan dalam kes Zaid Hamidi di situ, bukan di sini. Tapi social media awak buat kenyataan untuk celarukan, kelirukan, cacar marbakan rakyat. Dan sebab itulah kami akan keluar dengan kenyataan perundangan dan perlembagaan supaya rakyat faham. Awak semua sudah tidak relevan. Awak semua adalah penghancur negara. Awak semua patut sedar diri dan tinggalkan bidang politik supaya rakyat boleh bebas, sekurang-kurangnya bebas daripada belenggu orang-orang yang tak boleh pakai untuk negara. Dahlah hancurkan negara. Itu sekurang-kurangnya patut dibuat. Bukan nak celarukan rakyat lagi. Sedangkan diri awak sendiri, timeline awak yang berpuluh-puluh hari, tak kena. Lepas itu awak nak buat timeline berkaitan dengan satu perkara ringkas yang disentuh oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tapi itu sajalah. Lebih pada itu bagi saya macam nak justifikasikan, nak memberi integriti kepada kenyataan Najib Razak yang saya tak berhak dan saya tidak ingin pun nak memberi integriti. Balik kepada isu pokok ni, balik kepada isu kenyataan Ultra Kirana. Jadi di tahap ini perkara itu belum menjadi satu perkara yang diputuskan mahkamah. Tetapi pada masa yang sama, pihak yang patut mengambil tanggungjawab untuk melihat dan mengkaji perkara ini, keputusan mahkamah adalah siapa? Adalah badan berkuasa SPRM. Seperti mana kenyataan yang keluar di Mahkamah Amerika Syarikat daripada mulut Tim Leissner yang dia telah membelikan rumah 10 juta US dollar kepada Rohana Razahan untuk menutup mulut dia daripada mendedahkan penglibatan 1MDB seawal 2013 dulu kepada pihak berkuasa. Perkara itu saya juga telah bangkitkan kenyataan dan SPRM telah buka fail. Akhirnya Rohana Razahan telah menyerahkan balik mengikut laporan rumah tersebut untuk dikembalikan kepada kerajaan. Begitu juga SPRM sekarang wajib buka fail. Betul. Berkaitan dengan kesemua para pemimpin. Yang mana yang tidak mengambil, seperti yang dijelaskan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, tidak ada perkara mereka nak takut. Tan Sri Muhyiddin Yassin pun dah menyatakan, saya rela bekerjasama. Tapi SPRM kena buka fail.
Kenapakah Azam Baki berani nak buat kenyataan menyeleweng kedaulatan undang-undang? Kononnya 3 hari selepas kenyataan RPK, 2 hari selepas laporan polis Hakim Nazlan, dia berani mengatakan sudah buka siasatan terhadap hakim. Hari Jumaat, hari Khamis, saksi Altera Kirana buat kenyataan. Hari ini sudah hari Sabtu. Saya harap dalam tempoh 2 hari, yakni esok, Azam Baki keluar kenyataan, kami sudah buka siasatan terhadap Hishamuddin Hussein On, Rizal Marikan, Khairi Jamaluddin dan semuanya. Berani kerana benar lah Azam. Azam kerana konsisten. We expect a press conference. I don't care if there's a press conference ataupun press statement. I expect an explanation. A consistent, efficient person in charge must be consistent. Dan di sini dia tidak boleh nak lari pada hakikat. Sebab kes ini bukan di Amerika Syarikat pun. Di Amerika Syarikat file boleh dibuka. Kes ni di Malaysia. Boleh minta catatan daripada mahkamah. Sekarang ni ada CD. CD boleh diminta oleh pegawai mahkamah. Even DPP, SPRM ni boleh minta. Dan CD boleh ditranscribe. Baca balik apa yang dia cakap. Dan buka kertas siasatan. Panggil Hishamuddin Hussein On. Hishamuddin Hussein On. Hishamuddin Hussein On. Saya kena ulang 3 kali. Sebab kalau tidak, tak masuk kepala macam-macam mereka. Panggil siasat. Dan ambil tuduhan. Dan akhir sekali tentang yang kasyaf ni, konon yang kasyaf ni. Sulalah faham sedikit. Adakah awak mengandaikan seorang Perdana Menteri boleh mencampuri urusan peguam negara? Kalau awak mengatakan bahawa Tun Dr. Mahathir cuba kononnya melindungi Tan Sri Muhyiddin Yassin, maka awak berada dalam kategori yang sama dengan Tommy Thomas. Adakah awak mengatakan bahawa Perdana Menteri boleh mencampuri? Jadi adakah awak mengandaikan apabila Najib Razak menjadi Perdana Menteri ke-6, dia mencampuri kes Anwar Ibrahim? Apa yang awak cakap ni? Fikir balik. Dan untuk pengetahuan awak, Tommy Thomas dalam buku dia, orang itu sendiri mengatakan dia tidak pernah dicampuri oleh Tun dalam apa-apa urusan kependakwarayaan. Nak buat tomahan pun kena ada asas. Janganlah buat tomahan yang terlampau cerdik sampai jadi bodoh. Cukup-cukuplah, rakyat dah muak dengan politik baral macam ni. Negara dah hancur. Negara dah tak tahu nak ke mana. Awak masih sibuk tuding jari sana sini. Macam mana rakyat akan benarkan orang macam awak masuk balik dalam sistem tadbir urus negara? Doesn't matter whoever you are. Sebab itu sekarang ni saudara Regi dan para penonton, ini membuktikan negara dah betul-betul hancur. Kalaulah dana politik sampai ke tahap semua pemimpin dalam kerajaan diberi oleh Altera Kirana sebagai dana politik sekalipun, bukannya sogokkan pun, sebagai dana politik sekalipun, bukankah kita dah hancur? Betul. Itu point dia. Don't they realize this? Betul. Setiap pemimpin akan mengambil, kalau tidak beberapa juta, beratus ribu sebagai dana politik. Adakah sistem tadbir urus negara perlu sampai tahap itu? Di mana apa yang diberi oleh Altera Kirana sebagai dana politik datangnya daripada hasil yang diperolehi oleh Altera Kirana untuk projek itu. Dan hasil itu datangnya daripada Perbendaharaan Malaysia. Dan Perbendaharaan Malaysia datangnya daripada hasil rakyat. So, duit yang diberi dana politik datangnya daripada kita. 32.7 juta yang diberi kepada Hishamuddin Hussein On, Rizal Marikan, Khairi Jamaluddin dan sebagainya. Adakah kita faham benda ni? Ini rakyat kena faham. Apa yang diberi kepada Kunan yang dikatakan dana politik adalah juga hasil yang diperolehi oleh syarikat tersebut melalui program mereka. Adakah kita masih nak sokong sistem politik yang hancur macam ni? Sebab itulah satu-satu caranya Malaysia nak keluar daripada masalah ini dan membantu selesaikan masalah-masalah harian rakyat
adalah untuk lumpuhkan politik. Paralyze the politics. Darurat politik. Betul. Supaya orang-orang yang tai, yang ni semua ni, tidak ada peluang, terengah-engah. Semua jemaah menteri digugurkan. Cuma Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri menghadap baginda tuanku, menasihati tuanku, dia inginkan darurat politik kerana politik tak boleh diselamatkan. Hari ke hari kita tengok, tak kisah daripada sempadan mana. Barisan Nasionalnya ke, Perikatan Nasionalnya ke, Pakatan Harapannya ke. Ada saja yang dikeluarkan tuding-tuding jari, tuding menuding berlaku. Lumpuhkan politik, wujudkan darurat politik, tarik keluar sistem tadbir urus negara, letakkan kepada orang-orang dalam bidang-bidang masing-masing, bersihkan politik dengan akta anti lompat parti, akta dana parti, dan betulkan undang-undang yang perlu untuk bersihkan politik daripada orang-orang durjana, pengkhianat, perompak, penyangak. Dan kemudian baru, bila negara Malaysia dah sedia adakan PRU, tak semestinya boleh siap sebelum Julai 2023 perkara-perkara yang perlu dilakukan. Tapi melalui darurat politik, maka kita akan dapat peluang untuk batalkan, tangguhkan PRU. Tanpa darurat politik, tak boleh tangguhkan PRU. Kita nak lagi orang-orang macam ni bertanding dalam pilihan raya yang akan datang. Nak? Tepuk dada, tahniah selera. Satu-satunya cara kita halau mereka keluar adalah dengan lumpuhkan kuasa politik. Daruratkan politik. Ismail Sabri kena berani, tapi yang paling penting, yang perlu lebih berani adalah ke bawah duli yang di Pertuan Agong. Baginda tuanku sendiri menitahkan pada hari keputeraan rasmi yang lalu. Apa dititahkan? Bahawa beta perlukan kerajaan yang stabil. Nak kerajaan stabil, kena lumpuhkan parti. Kena lumpuhkan politik. Kena adakan darurat politik. Beta perlukan suatu negara yang boleh selesaikan masalah makanan, shortage of food, masalah kelangsungan hidup, harga yang naik. Cara nak selesaikan tu, batalkan politik, lumpuhkan politik, daruratkan politik. Beta perlukan satu negara, satu kerajaan yang boleh naikkan balik nama negara Malaysia di khalayak ramai. Caranya darurat politik. Rakyat di luar, negara luar, pemerintah luar akan lebih menghormati Malaysia, akan lebih menghormati ketua negara ke bawah dulian di Pertuan Agong yang berani membuat perkara yang drastik tapi yang penting untuk rakyat. Kalau kita mempunyai penyakit yang paling buruk yang memakan badan kita, maka kita perlu potong bahagian badan kita pada masa yang perlu sebelum dia merebak dan hancurkan negara. Darurat politik perlu diadakan serta-merta. Selewat-lewatnya tengah malam ini. Sekian, Saudara Regi. Betul. Okay. Mula-mula saya nak sebut Razlan Rafi, dengar. Tapi sekarang saya ubah. Korang semua, ya, ahli-ahli politik, dengar.